Baik ya, kita mulakan hari ini Surah Ad-Dukhan. Mulai daripada ayat 47. Okey, silakan semak ayat 47 dan buat catatan. Baik, saya mulakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzuhu di sini dengan mana ya, tangkaplah olehmu akannya. Tangkaplah olehmu akannya. Khuzu daripada perkataan khaza, ambil. Tapi di sini ambil dengan keras. Ya, ambil dengan keras dengan maksud tangkap, pegang, ya, macam tu. Itu makna dengan keras, ya. Jadi kita letak makna tangkaplah olehmu akannya. Fa'tiluhu, maka seretlah olehmu. Maka seretlah olehmu akannya. Ila, kepada, sawai, tengah-tengah, al-jahim, neraka jahim. Summa, kemudian, subbu, tuangkanlah olehmu. Fauqa ra'sihi, atas kepalanya. Min, daripada, azabi, azab. Hamim, air yang sangat panas. Zuk, rasakanlah oleh engkau. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Karim, yang maha mulia. Inna, ayat yang keberapa ni? Yang ke-50 ya. Inna, sesungguhnya, haza, ini, ma kuntum, apa yang adalah kamu, bihi, dengannya, tamtarun, kamu ragu-ragukan. Baik, kita semak semula daripada ayat 47. Ayat 47 ini sambungan daripada ayat sebelumnya menerangkan tentang azabnya, ya, api neraka ini. Iaitu, diterangkan bahawa ayat yang terdahulu, di neraka itu ada pohon zakum. Pohon yang berduri, buah yang berduri. Hidup di tengah-tengah neraka. Yang mana pohon ini atau buah ini akan menjadi makanan ahli neraka. Yang akan menghancurkan atau merosakkan segala
ya, tali perut. Ini makanan untuk ahli neraka atau untuk orang yang berdosa dalam neraka. Dan diterangkan juga bahawa ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Ya. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Macam itulah yang terjadi, ya, kepada mereka yang masuk dalam neraka. Disambung dengan ayat 47. Khuzuhu fa'taziluhu ila sawa'il jahim. Tangkaplah olehmu akannya, maka seretlah olehmu akannya kepada tengah-tengah neraka jahim. Maksudnya, ya, begitu, ya, dahsyat macam mana malaikat-malaikat ini memperlakukan terhadap orang-orang yang berdosa atau orang yang kufur ini. Ia dimasukkan dalam neraka, disumbatkan di tengah-tengah neraka, ditarik, dipegang, diseret, ia dihumbankan dalam tengah-tengah neraka. Kemudian subbu fawqa ra'sihi. Kemudian subbu dengan makna amar, tuangkanlah olehmu fawqa ra'sihi, atas kepalanya, min azabil hamim, daripada azab, air yang sangat panas. Atau kita katakan bahawa akan dituangkan atas kepalanya air yang mendidih. Itulah air yang sangat panas. Akan dituangkan di atas kepalanya. Ya. Kepala siapa? Kepala ahli neraka. Zuk, rasakanlah oleh engkau. Innaka, sesungguhnya engkau ni ahli neraka, ya, bukan engkau ni Allah. Sesungguhnya engkau, engkau Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Karim, yang maha mulia. Apa maksudnya? Ini adalah satu perli kepada ahli neraka. Rasakanlah azab ini. Engkau di dunia dulu, engkau adalah orang yang terhormat, orang yang paling dimuliakan, ya, orang yang paling gagah, berkuasa. Ya. Sekarang rasakanlah azab ini. Ya, ada kuasa, ada kemuliaan, tapi, ya, digunakan untuk menyesatkan orang, menyesatkan rakyat, supaya rakyat jadi kufur, ya, supaya rakyat mengingkari rasul-rasul. Jadi, sekarang rasakanlah, sebab di duniaku dulu kamu hebat, seorang yang gagah, ya, yang mempunyai, ya, kekuatan, yang mempunyai, ya, kemuliaan. Jadi sekarang rasakanlah. Ini maksudnya, bukan, ya, bukan makna Al-Aziz Al-Karim ni, ya, Allah bukan. Ya, ini perli. Sebab mereka dulu di dunia, mereka menggunakan sifat Tuhan. Yang maha gagah, yang maha mulia kan sifat Allah. Ya, tapi dia gunakan diri dia sebagai Tuhan. Ya, menggunakan sifat Al-Aziz, menggunakan sifat Al-Karim, ya, tapi untuk mengkufuri, rakyatnya. Jadi ini, ya, salah satu daripada, ya, perli, ya, diperli mereka. Ya. Inna, sesungguhnya, haza ini, ma kuntum, apa yang adalah kamu bi dengannya tamtarun, kamu ragu-ragukan. Dulu kat dunia, Allah dah beritahu tentang adanya azab neraka, Rasul pun memberitahu tentang adanya azab neraka kepada mereka yang kufur, yang tidak bertuhankan Allah.
ya, tidak mengibadati Allah, yang mendustakan Rasul. Ya, sudah diterangkan oleh Rasul-Rasulnya tentang azab ini. Tapi kamu di dunia dulu, kamu ragu-ragukan apa yang diterangkan oleh Rasul. Apa yang diterangkan dalam Quran ini, ya, mereka tidak yakin. Mereka ragu-ragu. Ya, bila ya sudah ajal, ya, mereka akan temui apa yang mereka ragukan. Inilah yang kamu ragukan, kata Allah Ta'ala dulu. Kamu tak percaya adanya azab ini. Sekarang, rasakanlah. Itu bahasa dia macam tu. Ya. Baik, sekarang kita sambung ayat yang selanjutnya, ayat 51. Ini di sebalik. Ya, itu diterangkan pula orang bertakwa. Baik, kita sambung. Innal muttaqina. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa fi maqam, ya, di tempat amin, yang aman. Fi jannatin, pada kebun-kebun syurga. Pada kebun-kebun syurga. Wa uyun, dan mata air-mata air. Ayat 53, surah Ad-Duhan, ya, ayat 53. Yalbasuna, mereka memakai. Min sundusin, daripada sutra halus. Min sundusin, daripada sutra halus. Wa istabrokin, dan sutra tebal. Mutaqabilin, orang-orang yang berhadap-hadapan. Kazalika, seperti itulah. Wa zawwajnahum, telah kami berikan, telah kami berikan kepada mereka. Bihurin ain, dengan bidadari. Dengan bidadari. Bihurin in, ya. Dengan bidadari. Kalau ikutkan satu-satu makna, hurin tu maknanya, ya, perawan, ya, perawan. In tu maknanya mata. In daripada perkataan ain, ya, mata, ya, maknanya perawan yang, ya, yang bermata. Perawan yang bermata, ya, mana jelingan mata, ya, perawan yang jelingan mata. Jadi yang dimaksudkan bahasa macam ni, maksudnya ialah bidadari, ya. Jadi bidadari ni ada gelaran-gelaran macam tu lah. Hurin ain, ya.
Baik, sama lagi ayat yang seterusnya, ayat 55. Yad'uhum, mereka seru. Dalam braket minta. Fiha padanya. Fakihatin. Bikulli dengan tiap-tiap. Fakihatin. Buah-buahan. Aminin. Dengan aman. Ayat yang seterusnya, 56. La yazukuna. Tidak mereka merasakan. Tidak mereka merasakan. Fiha, di dalamnya. Al-mauta, akan kematian. Illa, melainkan. Al-mautata, kematian. Al-ula, yang pertama. Braket di dunia. Di dunia, ya. Wa waqahum, dan telah ia pelihara akan mereka. Dan ia pelihara akan mereka azaba, dari azab, al-jahim, neraka jahim. Ayat yang 57, fadlan, kurnia. Min, daripada. Rabbika, Tuhan engkau. Zalika, itu. Wal fauzu, dialah kejayaan. Al-azim, yang amat besar. Ayat 58. Fa'innama, maka sesungguhnya tidak lain. Yassarnahu, telah kami mudahkan akannya. Telah kami mudahkan akannya. Bilisanika, dengan lisan engkau. Braket bahasa. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yatazakkarun, mereka ambil ingatan.
Ayat akhir ya. Fartakib, maka tunggulah oleh engkau. Innahum, sesungguhnya mereka, murtakibun, orang-orang yang menunggu. Murtakibun tu isim fa'il. Irtakib fi'il amar. Fi'il madinya apa? Irtakoba. Irtakoba. Amarnya irtakib. Ya. Isim fa'ilnya murtakibun. Isim maf'ulnya naikkan atas ki jadi ko. Murtakobun. Iaitu isim maf'ul. Baik ya, kita semak semula. Sebaliknya, mereka yang mendapat nikmat dan kurnia daripada Allah. Siapa? Al-Muttaqin. Ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada tempat yang aman. Mana tempat yang aman ini? Fi jannatin. Ya, dalam kebun-kebun syurga. Ya, kalau lebih indah, ya di taman-taman syurga. Wa uyun, dan mata air. Ya, begitulah indahnya syurga yang dijanjikan. Ya, dengan siap mata air. Ya. Di dunia pun, kalau kita suka kepada keindahan, apa yang kita cari? Mestilah tempat itu adanya sungai ataupun depan laut, menghadap pulau, menghadap gunung. Sudah tentulah di situ baru kita nampak keindahan alam. Jadi di syurga ini juga penuh dengan keindahan. Dan mata air yang tidak pernah ada, yang tidak pernah berhenti. Kemudian pakaiannya juga telah disediakan dengan warnanya sekali. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin. Mereka memakai daripada sutra halus. Dalam ayat lain, sutra hijau halus, berwarna hijau halus. Was istabraq, dan tebal. Biasanya istabraq ini sutra yang bersulam. Ini untuk pakaian wanita-wanita di surga. Dengan pakaian-pakaian yang sutra yang tebal, yang bersulam, menunjukkan keindahan ahli syurga. Dan pakaian sundus yang dikatakan sutra nipis, itu tak baik, tak ada bersulam. Jadi tak bersulam tu nipis lah. Ini untuk lelaki, sesuai lah untuk pakaian lelaki di syurga. Mutaqabilin, orang-orang yang berhadap-hadapan. Maknanya ahli syurga ini akan duduk di sofa-sofa yang tersedia di syurga. Dan mereka berhadap-hadapan, berborak-borak, membawang sana, membawang sini, tak ada dosa. Tak ada dosa nak membawang-bawang lagi dah. Maknanya sentiasa berborak-borak. Tak sedar borak dah berapa tahun, tak sedar. Sebab satu hari di sana 1000 tahun hitungan kamu di dunia. Jadi artinya satu hari itu begitu lama. Jadi kita tak tahu dah berapa bulan kita duduk berborak-borak. Asal
Ya, kita tak terasa lama di situ, padahal dah lama duduk berborak-borak sebab tak sakit lutut. Ya. Lutut tak ada rasa sakit, tak ada rasa lenguh, ya. Tak ada rasa penat. Ya. Itu yang menyebabkan ya begitu nikmat kehidupan di syurga. Kazalika, seperti itulah zawajnahum, telah kami berikan akan mereka biruhin ain, iaitu bidadari-bidadari. Artinya bidadari-bidadari ini sentiasa berkeliaran ya di syurga, ya. Ataupun anak-anak gadis ya yang berkeliaran ya di syurga. Ya, mereka ya melayan ya ahli-ahli syurga. Dan diterangkan dalam surah lain ya, iaitu ya anak-anak muda, ulam, ya lelaki-lelaki yang muda, ya melayan ahli-ahli syurga. Nak minum, nak makan, ya mereka akan layan. Minta saja, mereka akan layan. Ya, yada'una, mereka menyeru atau mereka meminta pihak padanya. Bi kulli fakihatin aminin. Mereka menyeru atau mereka meminta padanya dengan tiap-tiap buah-buahan. Aminin dengan aman. Mana tak begitu, tak susah. Mereka minta saja kepada pelayan-pelayan ini, mereka akan ambilkan buah-buahan yang kita inginkan. Ya, dengan aman, tak susah payah. Ya. Betul-betul aman. Ya. Tidak perlu nak menunggu lama. La yazukuna, ahli syurga ini diterangkan lagi, tidak mereka merasakan pihak padanya atau di dalamnya al-maut, kematian. Ahli syurga tak akan rasa mati lagi. Illal mautatal ula, melainkan mati yang pertama, iaitu mati di dunia. Itulah kita akan merasai mati sekali, iaitu ketika di dunia ya kita mati. Itulah sekali kita rasai. Ya, kadang kita pelik juga orang-orang ni ya mentafsirkan kematian ini. Ya, kita dah mati, dikubur, kita dihidupkan balik. Ya, dihidupkan balik, disoal itu ini, ya. Kemudian kita dimatikan balik. Itu yang pelik, tafsiran yang pelik-pelik macam ni tidak ada keterangan. Kita dah mati, tidak ada lagi ya kehidupan, melainkan kehidupan kita besok hari kebangkitan. Jadi apa yang disoal kepada kita? Ya, bukan jasad kita jadi tanah hancur. Yang disoal roh kita. Roh kita lah yang akan menjawab yang dikatakan ya soalan kubur, azab kubur, nikmat kubur. Yang merasai ialah ya kita punya roh, bukan jasad. Sebab itu jasad kita akan hancur, habis. Ya. Tak payahlah nak dipuja-puja jasad tu. Sebab jasad tu jadi tanah. Ya. Yang kita nak doakan tu ialah roh dia. Ya, bukan jasadnya, roh dia. Yang kita nak doakan kepada Allah, mohonkan keampunan, mohonkan ya supaya dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang soleh. Ya, roh dia. Ya. Jadi artinya orang yang mati memang dah matilah, sampai sekarang pun dia mati, hanya dia hidup dalam alam roh atau kita katakan alam mimpi. Mimpi dia dapat nikmat kubur. Mimpi dia dapat azab kubur. Ya, mana yang dapat nikmat kubur, dia mimpi seolah-olah dia dalam syurga, macam mana yang kita baca dalam ayat ini sebagai bayangan dia macam itulah di syurga. Ya, mereka yang mendapat azab kubur ni mimpi dia mimpi diazab dalam neraka. Macam mana yang kita baca azab neraka di atas tu, macam itulah dia mimpi seolah-olah mereka diazab dalam neraka. Tapi mimpi. Ya, dan mimpi ni pula ya tak sedar-sedar. Sedarnya bila
Ya, bila sangka kala kedua, barulah dibangunkan roh dengan jasad. Di situ baru sedar. Barulah diadili oleh Allah Ta'ala, ya, diadanya yaumul hisab, dihitung. Lepas hitungan tu barulah digolongkan dua golongan, satu ahli syurga, satu ahli neraka. Di situ baru mendapat nikmat sebenar-benarnya atau azab sebenar-benarnya lepas perhitungan. Ya, sebab itu sekarang ni orang yang mati ni di alam kubur ini, ya, mereka hanya merasai alam roh ataupun alam mimpi, bukan sebenar. Tapi itu pun dah, kalau azab tu pun dah cukup sakit. Kalau nikmat, ya Allah, macam dia dalam surga, tapi tak ada lagi masuk surga, dalam surga. Ya, seolah-olah dia mimpi dalam surga. Ya. Wa waqahum, sambungan lagi. Wa waqahum azabal jahim, dan telah ia pelihara akan mereka dari azab neraka jahim. Waqa, ya, dari waqa ni madi, ya, yang kita sebut takwa. Takwa tu kan daripada mana pelihara. Ya. Daripada madinya waqa. Tahu tak apa amar waqa ni? Amar waqa tu ki, qaf bawah ki saja. Ada tak baca doa waqina azabannar? Waqina azabannar. Ki tu. Dan ki peliharalah oleh engkau na akan kami azabannar dari azab neraka. Jadi huruf amarnya qaf bawah ki saja. Ya, aki, ya. Jadi fi'il madinya ni waqa. Waqa yaki ki amarnya. Dari azab neraka jahim. Jadi ingat ya, bahawa kematian itu hanya yang dirasai, iaitu kematian yang pertama sahaja. Iaitu ketika di dunia mati, itulah kematian. Fadlan mirabbika, kurnia daripada Tuhan engkau. Zalika wal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang amat besar. Mana siapa yang masuk surga, itu adalah kurnia daripada Allah, itulah kejayaan yang akan diterima. Fa'innama, maka sesungguhnya tidak lain, yassarnahu, telah kami mudahkan akannya, bilisanika, dengan lisan engkau atau dengan bahasa engkau. Apa yang dikatanya tu, nya itulah Quran. Mana Quran ini Allah telah mudahkan dengan perantaraan bahasa Nabi, bahasa Arab. Ya, sebab yang nak disampaikan ketika itu yang di sekeliling mereka ialah Arab. Jadi, Nabi, Allah telah mudahkan bahasa Quran tu bahasa Arab. Jadi mereka mudah faham. Kalau Nabi menyampaikan Quran ini bahasa Jawa, mungkin Nabi tak faham, orang yang di sekeliling pun tak faham. Sebab itulah Allah mudahkan Quran ini berbahasa Nabi, bahasa Arab. La'allahum, mudah-mudahan mereka yatazakkarun, mereka ambil ingatan. Jadi Allah turunkan Quran, Allah telah mudahkan dengan bahasa logat yang diucapkan oleh Nabi itu sendiri, yang mana mereka pun berbahasa itu. Fartakib, maka tunggulah oleh engkau. Maknanya yang mereka tak nak beriman, wahai Muhammad, tunggulah oleh engkau akan kebinasaan mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, murtakibun, sungguh mereka orang-orang yang menunggu. Maksudnya mereka akan menunggu juga kedatangan kebinasaan buat mereka. Jadi kepada umat Nabi yang mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulnya, maka umat itu tunggulah. Rasul akan menunggu kebinasaan mereka.
dan mereka juga sedang menunggu kehancuran mereka. Itulah penutup daripada surah Ad-Duhan. Ya. Jadi surah Ad-Duhan itu, tajuk dia ialah maknanya asap. Hanya satu ayat yang berkaitan dengan berdatangnya asap itu. Artinya sudah tentulah dunia ini akan dipenuhi dengan asap. Pada asalnya tidak ada industri. Langit itu cerah dan kita akan lihat langit itu membiru. Tetapi sekarang langit dipenuhi dengan asap, sehingga nak nampak langit biru pun susah di tempat kita. Dan di negara-negara Arab pun sudah berlaku. Nak dapat atau nak tengok langit biru pun mereka juga sukar juga. Tak seperti dulu. Mereka boleh nampak langit membiru. Tapi sekarang juga langit mereka dah macam di tempat kita juga. Sukar untuk mendapat atau nak melihat langit itu membiru. Sebab apa? Sebab dipenuhi dengan dukhon, iaitu asap. Berkemungkinan hari kiamat berlakunya, dunia ini akan dipenuhi dengan asap. Baik, maka tamatlah surah Ad-Duhan yang kita baca ini. Rasanya kita tangguhkanlah surah baru ni, surah Jasiyah. InsyaAllah akan datang kita sambung surah baru, iaitu surah yang bertajuk Jasiyah. Apa makna Jasiyah? Jasiyah ni yang berlutut. Berlutut. Itu nama surah Jasiyah. Maknanya manusia ini akan manusia-manusia yang berdosa akan berlutut nanti di depan Allah Ta'ala. Di mahkamah Allah Ta'ala. Itulah berkaitan dengan Jasiyah. Baik, kita teruskan dengan selanjutnya pelajaran yang kedua, iaitu pelajaran sorof kita. Kita olah pelajaran sorof kita. Tengok kejap saya buka. Okey, boleh buka mic kita bilangan berapa sekarang? Tamrin dia. 36. 36. Tasrif Ajwab. Ya, Tasriful Ajwab. Betul lah. Tasriful Ajwab tu masdar itu saya dah maklum. Ada kesilapan dalam yang kedua, masdar yang kedua, iaitu masdarnya patutnya iwanan yang kedua tu, tapi tertulis wi'anan. Sepatutnya ain dulu. Kenapa ain dulu? Sebab tengok pada madi. Madinya ain dulu, bukan waw dulu, ain dulu. Macam tu. Jadi dah buat pembetulan saya rasa. Baik, kita semak dulu Tasriful Ajwab daripada bapa ala yufa'ilu awana yu'awinu mu'awanatan atau iwanan. Amarnya awin, nahinya la tu'awin. Isim fa'il mu'awinun, isim maf'ul mu'awanun, makan zaman mu'awanun, mu'awanun. Madi majhul baris dhamma dengan baris bawah itu untuk majhul. Jadi bila majhul tu nak tahu nak kenal majhul, tengok depan, baris depan pertama, yang keduanya baris bawah. Itu untuk madi. Jadi dalam terjemah mesti ada telah di. Telah di. Itu untuk majhul. Kan majhul maknanya tidak diketahui pembuatnya. Jadi dalam terjemahan kena letak di lah. Kalau bertolongan, maknanya telah
Ya, ya, tolong, telah ditolong, telah ditolong. Telah ditolong, ya. Kalau telah dibertolongan pun tak kena makna, ya. Kemudian fi'il mudhari majhulnya juga kita nak kenal dhamma dengan fathah. Yu'a bari depan dengan atas. Ya, yu'a wanu. Jadi itu majhul mudhari. Jadi kalau majhul mudhari kena terjemah ya tu makna ia. Tambah di ia ditolong. Ia ditolong-tolong. Pun boleh juga. Ya. Ia ditolong-tolong. Sebab ya, bab ini sebenarnya banyak merupakan bab bersekutu. Bersekutu ni maknanya dia tidak ada makna satu. Bertolongan kan ramai. Ya. Baik, kita teruskan dengan tamrin. Pawala maknanya bertengkaran. Bertengkaran bukan seorang. Mesti ada lawan. Jadi bertengkaran. Okey. Cuba buat madi mudhari. Madi mudhari macam mana? Pawala lagi. Pawilu. Masdarnya mufawalatan ataupun piwalan. Piwalan. Ya. Piwalan. Okey. Amar nahi. Amar dan nahi. La tufawil. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mufawalun lagi. Mufawalun. Sama ya. Sama barisnya. Kalau madi majhul? Mudhari yufawalu. Maknanya bertengkaran. Nombor 2, makna berputar-putaran. Dal alif waw ra, dawaro. Ya. Okey, madi dawaro. Mudhari'nya yudawiru. Masdar dia mudawaratan ataupun diwaron. Amar dia dawir nahi la tudawir. Isim fa'il mudawirun. Isim maf'ul mudawarun. Makan zaman mudawarun. Madi majhul yuwiro. Mudhari majhul yudawaru. Okey, nombor 3 maknanya bermesyuarat. Sim alif waw ra. Bermesyuarat. Cuba buat madi mudhari yushawiru. Masdarnya musyawaratan atau shiwaron. Amarnya syawir nahi isim fa'il musyawirun. Isim maf'ul musyawarun dengan makna bermesyuarat. Nombor 4, ya, berkekalan. Dal alif waw mim. Ustaz, saya punya tu Ustaz, madi maju.
Madi Majhul. Maju Ustaz tak? Tak tanya. Yang mana yang tadi? Yang Oh, tadi okey. Musyawara. Syawara. Kalau madi majhul apa? Syuwira. Syuwira. Yusyawaru. Yusyawaru. Okey. Sekarang nombor 4. Dal, alif, waw, mim. Berkekalan. Madi. Dawama. Dawama. Mudhari. Yudawimu. Masdar. Mudawamatan ataupun diwaman. Amar. Dawim. Amar. Nahi. La tudawim. Dawim. Isim fa'il. Mudawimun. Isim maf'ul. Mudawamun. Makan zaman. Mudawamun. Madi majhul. Duwima. Mudhari majhul. Yudawamu. Okey. Nombor 5. Makna beredaran. Dal, alif, waw, ra sama dengan nombor 2 ya. Nombor 2 berputar-putaran. Nombor 5 beredaran, tapi sebenarnya satu kalimah ya, lain-lain makna. Satu berputaran, satu beredaran, tapi sebenarnya berputar dengan beredar tu lebih kurang. Ya. Tapi tak apalah. Ya, itu kita dah buat tadi nombor 5. Nombor 5 dah buat pada nombor 2. Kita buat nombor 6 pula. Ra, alif, waw, dal. Maknanya mengendaki. Ra, alif, waw, dal. Madi. Rawada. Mudhari'nya. Yurawidu. Masdarnya. Muradawatan. Muradawatan atau Riwadan. Atau riwadan. Ya. Okey, amar, nahi. Rawid. Nahi. La turawid. Isim fa'il. Murawidun. Isim maf'ul. Murawadun. Makan zaman. Murawadun. Madi majhul. Ruwida. Mudhari majhul. Yurawadu. Maknanya menghendaki. Okey, sekarang kita buat makna ya. Makna kita ambil yang nombor 5 sebab nombor 5 kita tidak ada tasrifkan tadi. Kita ambil makna beredaran. Kalau madi macam mana? Beredaran. Ia beredaran ia. Telah, ada telah ya. Telah beredaran ia. Telah beredaran ia. Kalau mudhari? Ia beredaran. Ia beredaran. Ke dia beredar? Ia beredaran. Masdar? Peredaran. Fi'il amar? Beredarlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau beredar. Jangan engkau beredaran pun boleh kok Ustaz. Jangan engkau beredaran. Kalau isim fa'il? Yang beredaran. Kalau isim maf'ul? Yang diedarkan. Yang diedarkan. Yang diedar-edarkan. Yang diedar-edarkan. Sebab dia tidak ada, dia kena letak makna yang bersekutu. Jadi yang diedar-edarkan. Kalau makan?
Tempat Tempat Peredaran. Jangan ubah. Tempat beredaran. beredaran. Tak payah ubah. Tempat beredaran. Masa zaman. Kalau makan tak zaman. Zaman. Masa beredaran. Masa beredaran. Jangan Beredaran. tukar. Masa beredaran. Kalau madi majhul, Telah beredarkan. diedarkan. telah diedarkan. Telah diedarkan Diedarkan ia. ia. Telah diedarkan ia. Kalau mudhari majhul, Ia diedarkan. Kena letak makna ganda ya. Ia diedarkan. Macam tu. Ya. Baik mumtaz semua dalam tamrin yang ke-36 ya. Akan datang kita masuk tamrin yang ke-37 ya. Tamrin yang ke-37 ya, saya dah hantar ya, iaitu tasrifun nakis. Jadi kena buat latihan tasrifun nakis, saya dah hantar. Dia punya contoh yang dibagi jim alif ro ya jaro ya, jaro, dan dia mempunyai 6 tamrin yang perlu diselesaikan. Yang akhir sekali tamrin tu ba alif lam ya bala ya, ba alif lam ya bala, bukan nun ya, lam ya bala. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqar